Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Apa khabar semua? Selamat datang ke channel Cik Devi. Hari ni Cik Devi nak ajak kawan-kawan tengok satu video yang mengkonfirmkan bahawa saja dalam Israel tu sebenarnya tak wujud. Memang dia yang rampas Palestin, dan Palestin memang wujud dah lama, dah sekian lama. Ada satu video Cik Devi dapat tentang Bible keluaran 1905 yang mana tiga orang Cik Devi rasa daripada Amerika lah yang bercakap tentang apa ni, kitab Bible ni yang menunjukkan peta dalam tu. Dan sebab dia mention kat situ apa ni, John Charles Hagee, yang mana orang ni Cik Devi dah check dah, dia adalah salah seorang pastor Amerika yang sokong Israel. Tu orang yang dia mention lah, tapi yang tiga orang yang bercerita ni dia bukan pendukung Israel. Dia cuma nak tunjukkan kat sini yang dalam Bible keluaran 1905, dan dia sendiri ada 1913 punya Bible, Pro Scofield punya, memang ada peta punya. Dalam Bible ada peta, kawan-kawan. So jom kita tengok sama-sama untuk tak buang masa. Kita tengok dulu, baru kita cerita nanti. So jom tengok. Have you remember when Bibles were like this in homes and in churches? Every church had a Bible like this. Every Christian family had a Bible like this, and they put their family genealogy, the weddings, baptisms, and burials. It was all put inside the Bible and passed it down generation to generation. This particular Bible was published in 1905. Kat Bible Torah yang walaupun dah berubah, tak seperti yang macam yang asalnya, tapi ada juga maklumat dalam Bible tu yang kita boleh, yang ada persamaan dengan Al-Quran yang kita boleh ambil lah. Scofield, which was the introduction of the Zionist Masonic heresies about a future state of Israel and separating the church from Israel and all that rapture stuff. That's where it came from. It was a Masonic Zionist heresy that was introduced into the American churches in 1913. This is a 1905 Bible. Pre-Scofield, with no Scofield notes in it. So you open it up, and this is on page 13. I mean, this thing's big. I want to show you. Here is a map of the Holy Land. And it says, what? Oh, Palestine of the Holy Land. They misspelled Israel. No, Palestine. Huh. And all these Christian Zionists that tell me, Rick, there's never been a Palestine. All right, so here's a still. There it is. Let's zoom in and show you here. So dia besarkan peta. So yeah, you hear these people like John Hagee. There's never been a Palestine. Well, look at this Bible map from 1905. And Palestine, most Holy Bibles, Land. Yes, from then had a map of Palestine. And Palestine Dalam Bible is tu in Palestine, the dan Bible peta itself, dalam Bible. in the Old Testament. So we're showing Penjajah you lama this Old just because Testament ni maksudnya Torah. I'm trying to break through the propaganda, the confusion, the lies that the Zionists have implanted in millions of minds of Christians in ditanam dalam America. minda orang And Kristi told di them Amerika. Tu kerja There's never John been a Hagee. place called Palestine. but I have a map, Rick. Right there it is. So So with who live that in in Palestine? do you know who lived in Palestine? Palestinian. Palestinians. Palestinians. I got that So one orang right. Palestin ni adalah Palestinians. And Palestinians kaum Yahudi, were Kristian dan Jewish, Muslim. Macam Malaysia lah kan, Christian, kita ada and banyak Muslim, ni and kan, Muslim. bangsa dan agama. They weren't a particular faith. They were citizens of a particular country, Palestine. Palestine. Saya ada tengok satu video They were all lama, Palestinians. Yes. tak ingat siapa channel mana kan, tentang Jesus Palestine was a Palestinian. dulu, dan didapati Palestine ada sebuah negara yang cantik. Masa sebelum apa ni, Israel takluk tu memang cantik lah, bangunannya cantik, skin cantik, Yes. dia nampak harmoni. Called out ecclesia, the people of God. That's what Israel means. It's not a political country. With that in mind, we're going to show you some of the
scenes of the violence that's taking place in Palestine this week, because here's what's happened in the following the Revolusi Bolshevik Yahudi 1917 1917 di Rusia, Bolshevik di Revolution mana in Yahudi Russia, masuk dan where the menyembelih Jewish keluarga Bolsheviks diraja went in Rusia and Romano slaughtered the dalam satu Romanov upacara families in a syaitan dan satanic ritual, seterusnya imposed menguasakan komunisme communism di on Rusia, Russia, impos. killed hundreds of thousands, literally millions of Christians, Berjuta padri hundreds of Kristian thousands Ortodoks of Christian Orthodox pastors, dan and membakar gereja. burned their churches, and just a horrible attack on the Russian church in 1917 and afterwards. Then they began to infiltrate Palestine 1920, 1930 and the 30s. selepas In the Balfour 1930s, there was a memang congressman in ramai Texas, Lyndon B. Yahudi yang Johnson, migrate and he ke was ni, smuggling ke guns Palestine. and rockets and Dan grenades tengok from penyeludupan Texas oleh to siapa tadi? Palestine, putting them in the hands of the Lyndon Jewish tu? communist terrorists that were infiltrating Palestine. There was no Israel, no state of Israel. It was And Palestine. they crow about that. That's not a conspiracy theory. Lyndon B. That's like Johnson, from the Lyndon B. Johnson dia bawa library. masuk kotak-kotak yang the crates diletakkan were called- label they were grapefruit marked Texas daripada Texas, grapefruit. tapi actually dalam dia adalah bom tangan dan The senjata-senjata. grenades, they were shipped as Texas grapefruits. The same grapefruits that blew up the King David Hotel. So the 1920s, the 30s, and into the 40s, the Ashkenazi European Eropah telah mencoba ke Ashkenazis Palestin, inilah invaded masuk ke dalam kalangan Palestine, Arab, infiltrated. Kristian dan Yahudi The kat Palestin. Arabs, Christian, Muslim, So bila tiba-tiba Jewish, all okey, Palestinians mereka buat serangan di were dalam lah, alarmed buat by the membuatkan arrival rakyat of Palestin the terkejut. communist Kok tiba-tiba Ashkenazis ada from Europe. ramai pula Yahudi kan yang The dalam so-called Palestin ni. Jewish settlers were killing. They killed the Jewish residents of Palestine. Yes. You And the understand that? Mereka bunuh They Yahudi, killed the Jews who lived in Kristian dan Muslim Palestine. yang dalam Palestin. They killed Christians. They killed Muslims. They finally got enough critical mass that they had enough Mereka numbers mencukupi, jumlah that mereka they mencukupi took untuk over mengambil alih Palestine Palestin dan mengisytiharkan and kemerdekaan declared pada their independence in 1948 oleh Harry S. Truman, seorang a anggota 33rd degree Freemason, quickly dengan pantas mengelepasti recognized penjajahan this rampasan new tersebut country sebagai sebuah as negara yang sah. a Dan real itulah country. bagaimana kita tiba ke And 1948 that's dan how we got menyaksikan to kemunculan negara 1948 Israel. and the state of Sejak Israel. itu, There's Timur never Tengah been tak pernah peace aman. in the Middle East since So that day. Freemason pun terlibat dalam hal That ni. day is marked by all Dan hari itu dikenali Palestinians sebagai hari as a bencana, day iaitu of Nakbah. disaster. So ada banyak Day of poin-poin yang kita disaster. tengok nanti The disaster continues to this Freemason, day. hari Nakbah, The Ashkenazis dikali hari Nakbah. invaders continue to take the land, the homes of the Palestinians who have resisted, Tengoklah kejamnya refused to Yahudi, leave their houses, refused to leave their Ashkenazi. farms. It's not about Palestinians dia bukannya orang Palestin trying to ataupun chase Hamas yang out dituduh Jews. tu untuk menghalau It's Israel, Jews tetapi who are trying to sebenarnya chase out Yahudi ini, Palestinians. tapi And sebenarnya to this day, since daripada 1948, they're still 1948 fighting them, mereka yang trying to cuba make them menghalau, leave. menghapuskan And these etnik Palestinians Palestin. have been- Kita habis. Okey, sebelum tu saya nak sebut sikit tentang pengisytiharan Balfour pada tahun 1917 ni. Perisytiharan Balfour 1917 merupakan kenyataan rasmi dasar kerajaan British yang menyokong penubuhan negara orang Yahudi di Palestin dengan syarat tidak merugikan hak-hak sivil dan agama masyarakat bukan Yahudi di Palestin dan hak-hak status yang dinikmati oleh bangsa Yahudi di negara lain. Deklarasi ini dibuat melalui surat daripada Setiausaha Luar British iaitu Arthur James Balfour kepada pemimpin Yahudi British Lord Rothschild untuk dikirimkan kepada Persekutuan Zionis iaitu sebuah organisasi Zionis persendirian. Surat ini menggambarkan kedudukan yang diambil oleh Kabinet British seperti yang dipersetujui semasa pensyuarat pada 31 Oktober 1917. Speaking pula. Ia juga menyatakan deklarasi ini sebagai isyarat simpati kepada aspirasi Zionis Yahudi. Deklarasi Balfour kemudian dimasukkan ke dalam perjanjian damai Sevres dengan Turki dan mandat British Palestine
Dokumen asal kini disimpan di perpustakaan British. Okey, dalam beberapa video yang saya tengok lah, dia ada banyak kaitan dia kan. Sebab Palestin ni sebenarnya diletakkan di bawah sebelum ni pemerintahan Turki. Dan tahun 1917 ni kawan-kawan semua adalah tahun-tahun yang macam-macam berlaku kat dunia. Tahun ni lah berlakunya Perang Dunia Pertama. Dan sebenarnya saya sebelum ni wondering kenapa British pula sibuk-sibuk membahagikan, buat perjanjian atas Palestin ni. Kenapa British pula dan ada pula dengan Perancis semua. Sebenarnya tengok cakap pun sasul. Pada masa tu sebenarnya berlaku Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Selepas tu lebih kurang tahun 1938 pada masa yang Perang Dunia Pertama, Jerman kalah kan. Saja Jerman lawan dengan kuasa besar yang lain, iaitu Perancis, British, Rusia semua kan. Lepas tu Perang Dunia Kedua pun antara tu juga lebih kurang. Jerman lawan dengan Jerman dan geng-geng dia 2-3 geng yang kecil-kecil lawan dengan negara besar, British, Perancis, Rusia, dan akhir dia menang adalah British, Perancis, Rusia dan geng-geng yang besar tu lah. Bila dia menang, dan sebenarnya melibatkan juga Turki, dan masa tu kerajaan Turki pun makin turun, makin jatuh, dan Palestin di bawah Turki, ada bawah jajahan Turki masa tu. Ada kaitan juga dengan kelemahan kepimpinan Turki masa tu, di mana pemimpin Turki ada menghantar dia punya orang-orang mudanya belajar kat Eropah, dan akhirnya terpengaruh kan dengan sistem Eropah tu. Jadi dia ada masalah penentangan daripada dalam Turki, dan juga ni, jadi membuatkan Turki terlemah. Jadi sebelum tu ada seorang yang dikenali sebagai bapa pengasas Israel, iaitu Theodor Herzl. Dia try nak beli tanah tapak sikit untuk Israel. Dia adalah kisah dia tercetus ni, macam ni dia nak. Lepas tu walaupun dia dah mati sebelum berjaya dapat Israel, tapi cita-cita dia ada. Lepas tu dia orang buat convention Zionis semua antara orang Yahudi. Sebab masa tu ada Holocaust berlaku, macam Yahudi ni pun ramai yang dibunuh semua kan. Jadi masa Perang Dunia Pertama tu dan Kedua, British, Perancis semua telah menang. So antara dia orang tu dia meeting-meetingkan Turki, Palestin semua adalah di bawah British. Di British. So ada sebahagian negara tu di bawah Perancis, sebahagian tu diberi kepada Rusia, sebab tu kuasa yang menang masa perangan. So Palestin ni di bawah British. So that's why dia berkuasa, untuk dia ada power untuk membahagi-bahagikan. So macam British pun memang dipengaruhi oleh Israel ni kan, kebanyakannya pun Yahudi lah. Jadi dia yang membahagikan. Dia start dengan peristiharaan Balfour 1917, sebab ada masalah berlaku, dia orang berperang semua kan. So konon-kononnya peristiharaan Balfour ni nak menyelesaikan masalah lah, tapi actually itulah dia permulaan masalah. Setelah dibahagikan sebahagian untuk Israel, so daripada 1917 ni, daripada Yahudi hanya beberapa, tak ramai, dalam beberapa ribu orang, dia start migrate daripada seluruh negara-negeri dekat seluruh negara-negeri dekat berdekatan lah Eropah tu, Yahudi kan, dia start migrate ke Palestin. So lama-lama jadi ramai. So macam yang video yang kawan-kawan tengok tadi kan, dia jadi macam tu lah, lama-lama jadi ramai, dan akhirnya dia orang plan untuk perang di dalam dan mendapat ke Palestin, membunuh rakyat Palestin. So itulah yang berlaku, antara yang berlaku. So actually banyak lagi kan. Lepas kita tengok video tu, kita nampak ya Allah, dia sangat berkait dengan peperangan dunia pertama, kedua, dan tak tahulah ketiga nanti macam mana kan. Wallahu a'lam. So saya harap video ini membantu kawan-kawan untuk memahami sejarah, dan insya-Allah saya akan cari lagi video-video yang bagus untuk kita kongsi, untuk kita fahami bersama-sama.
So sekian dahulu untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Take care, jaga diri semua. Ila liqa.